borak. Oh, best. Kau ramai pun kan? Tak ramai pun malam ni. Santai-santai je. Santai-santai je. Hai, 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 hai. Valid 80. Tak nak. Tak ada topik tu malam ni. Kena BE. Tak boleh cakap apa lah. Kena BE tu boleh cakap apa lah, geng. Itu memang dia ialah 15 juta kali kena BE hari ni. So kita pun kena belajar untuk redha lah. Recording in progress. Kena belajar untuk redha. Okey, borak banyak tak guna, sembang pun tak kena. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam Okey, so hari ni tu nak kongsikan dengan korang macam yang korang nampak dekat dalam silibus kita tu ada tiga benda tiga ke empat benda yang tu nak ajar malam ni. Okey, dia sangat simple dan benda ni sebenarnya adalah revision sahaja. Okey, dia ialah revision. So nak berjaya dalam trading ni apa benda yang kita kena buat selalu? Kita kena selalu buat revision. Revision. Yes, revision. Kena selalu buat revision. Okey, macam biasa guys, dalam kelas tu korang nak bersuara, korang nak buka mic, boleh. Tapi bagi tahu, Tok, saya ada soalan saya nak tanya. Komen dulu sebab sekarang Tok tengah buka chat komen kan. Kalau tekan ni hilang tak? Okey, tak hilang. Okay. Tok buka ni, Tok saya nak tanya. Korang boleh bertanya secara terus. Sebab bagi Tok kalau korang tanya duk komen, lepas tu Tok baca kadang-kadang faham tak faham kan. Faham tak faham pun pisang juga. Pisang dekat Tok sebab nak kena main teka-teka soalan korang. Okay, so hari ni insyaAllah kita akan cover apa? Full revision how to entry. How to entry. Ramai ke yang masih lagi blur-blur macam mana nak entry? Ramai ke? Kejap, macam dah bagi link tu, kenapa? Kenapa masih lagi ada yang meminta link ni? Geng, korang tak dapat masuk ke link ni? Hai, geramnya. Ini boleh mendatangkan kemarahan. Hai. Link dah bagi pun ada yang tanya, boleh saya dapatkan link? Confuse saja. Saya yang confuse ni, macam mana? Korang jangan buat Tok confuse kan? Korang buat Tok confuse, Tok lagi confuse. Okey, penuh kot tu. 92. Boleh sell lagi ke? Kita dah running banyak tu. Dah running sikit lagi nak hit TP kan. Biar sekarang tak payahlah. Let je. Okey. Cara entry. Okey. So asas kepada entry dia mesti ada tiga. Korang kena ingat balik. Okey. Tok selalu ulang benda ni banyak kali dah. Tok nak ingat dan tekankan lagi sekali lah. Kalau korang rasa topik ni tak perlu, korang boleh kata, Tok saya tak perlu. Topik ni tak perlu, Tok. Move. Okey. Tok akan terangkan secara rough, secara kasar apa yang Tok nak sampaikan berdasarkan yang Tok dah janji tu. Okey, topik yang Tok dah janji tu. Okey. So, lepas rough idea, kita nak tanya, kita nak komen, ada soalan atau tidak. Pasal dia macam ni lah. Tok ajar, revise, korang tanya, tak ada soalan, kita move next topic. Setuju ke tak setuju, geng? Kalau setuju, cakap komen setuju. Kalau setuju, komen setuju. Kalau setuju, kita buat macam tu, komen setuju Okey. Penuh. Okey, dah penuh. Betul, dah penuh. Yes. Tahniah. Dah penuh. Okey. Okey, jom kita mulakan insya-Allah hari ini. Okey, so sebelum kita mulakan, jom kita baca doa dulu. Semoga kelas kita pada malam ini diberkati dan diredai insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya bil qulubana ya Allah ka qalbi rasulika ya Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu li kulli syai'in qadra. Ya Allah, permudahkan urusan kami dalam menimba ilmu-Mu ini ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, how to entry. Ingat balik guys, bila kita bercerita tentang entry, syarat dia cuma ada tiga je. Kod mana pun tiga. Tiga. Yang pertama kena ada apa guys? Kena ada zone. Yang kedua kena ada apa guys? Kena ada confirmation. Dan yang terakhir kena ada apa? Kena ada DC. Okey, almost hit TP guys. Almost hit TP. Sekejap nak close dulu. Hahaha. Tu masalah bila buat kelas tengah ada entry. So sabar close dulu geng. Benda kena close. Okey, hit TP satu bro. Hit TP satu bro. TP satu sudah hit bro. Sekejap. Okay dah. Kau tu. Kita hold lagi sikit je. Okey.
Apa benda tadi tak cakap? Okey, ada tiga benda. Zone, confirmation dan juga double confirmation. Okey, Tok, apa itu zone, apa itu confirmation, apa itu double confirmation? Tok akan terangkan secara kasar dahulu. Sebab apa Tok kata Tok akan terangkan secara kasar? Sebab siapa yang ada dekat dalam 80p everyday dan siapa yang ada dalam Zoom malam ni sepatutnya korang dah dapat buku full version. Okey, buku teks apa itu benda-benda yang Tok tengah terangkan sekarang. Okey, so bila kita bercerita tentang zone, asas kepada zone dia mesti ada apa? Dia mesti ada A, dia mesti ada V. Itu sahaja. Okey, contoh, Tok, macam mana kita nak identify zone? Zone itu apabila kalau kita tukar kepada line chart. Sekejap guys Okey, kalau kita tukar kepada line chart, apa itu zone? Dia ada A, dia ada A, okey, dia ada A dan dia ada V. V. Kecil bawah ni pun still V. Dia ada A, dia ada V. Itulah zone. Salam tu, buku mana saya semalam baru join. Ada dekat dalam 80p everyday, awak search dekat bahagian file. Awak tekan dekat group info, channel info, awak ambil dekat bahagian file. Ada yang full version dekat situ. Tak ada sensor. Okay? So, sampai sini, jelas atau tidak? Pemahaman berkenaan zone. Ingat, zone itu dia mesti, contoh macam gini, dia mesti ada A, dia mesti ada V. Zone itu apabila dua benda ini digabungkan menjadi satu. Tok, kalau dia macam gini sahaja, saya marking yang atas ni tu, adakah ini zone? Tolong jawab seorang. Adakah ini zone? Tolong jawab seorang. Kalau kita marking macam tu sahaja, kalau kita marking yang belah atas ini sahaja, yang A ini sahaja, adakah dia zone? Tolong komen seorang. Pantas guys, pantas. Tidak. So dia ialah apa? Kalau dia bukan zone, dia ialah apa? Tolong, tolong, cepat, cepat, cepat. Guys, dalam kelas tu kena produktif dan pantas guys slow kita end. Dia ialah SNR. Bukan candle. Ni line chart ni lah. Fokus, fokus. Tidur ni Naila ni, tidur. Dia ialah SNR. Okay? Dia bukan candle. Kalau candle, dia macam itu. Ni candle. Macam tu. Kena faham. Kena faham. Dia ialah apa? Dia ialah SNR. Iaitu apa? Resistance sahaja. Kalau kita marking dia macam ni, dia ialah apa? Dia ialah support. Selesai sampai situ. Cukup sampai situ. Itulah dia. Okey, jom kita cerita pula. Tok, macam mana saya nak marking zone? Okey. So, di sinilah kisahnya bermula. Macam mana saya nak marking zone ni, Tok? Susahnya marking zone. Tok, valid volume zone berapa pip? Tak ada. Tak ada. Tak ada definasi berapa yang valid. Semua zone valid selagi ada confirmation. Itu je jawapan dia. Semua zone ialah zone yang valid selagi ada confirmation. Tapi bukan tu yang Tok nak kongsikan. Tok nak tunjuk dekat korang macam mana kita marking zone. Okey, yang pertama sekali, contoh, zone setiap time frame berbeza. Setiap time frame ada zonnya yang tersendiri. Jap, bagi Tok close dulu, geng. Sudah 2% bro. Kalau tak close nanti jadi tak cantik, bro. Tapi macam sekejap. Close ke hold? Close ke hold? Close ke hold? Close ke hold? Kita fighter, kita mesti hold mah. Shadow dikira zone ke tu? Sabar, 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 sabar. Bagi kita cerita satu-satu dulu, boleh? Okey, jom. Okey, yang pertama sekali, macam mana kita nak identify zone? Macam mana kita nak identify zone? Okey, yang pertama sekali, bila kita nak identify zone, korang kena tahu mana CMP market. So, this is our CMP, betul? Current market. Nak marking zone, syarat dia mesti atas dan bawah CMP. Atas dan bawah CMP. Tok, saya nak marking dekat sini. Boleh ke tak boleh? Kejap korang nak marking zone Okey, Tok, saya nak marking zone dekat sini. Boleh ke tak boleh? Contoh dekat sini ada A dan B. Kita nak marking dekat sini. Boleh ke tak boleh? Tolong komen. Boleh ke tak boleh? Tolong komen guys. Dengan pantas. I want a fast reaction bro. I want a fast reaction. Boleh. Sebab apa? Sebab di atas CMP. Tok, saya nak marking zone macam ni Tok. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia dalam CMP. Setuju? Setuju? Okey, tutup kes sampai situ. Itulah dia cara marking zone. So, untuk senario goal kita sekarang ni, macam ni kita nak marking zone kita? Okey, dekat time frame H1, apakah destinasi? Ke manakah destinasi harga? Zone bawah dia
Wah, Junam lagi bro, Junam lagi bro. Oh bro, close dulu bro. Kejap bro. Hehehe. Close dulu lah, kejap, 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 kejap. Hari ni tu menyampah sebab apa? BE je. 13,100 pip BE. Okay, dah close. Tok dah clear all position. Update dulu dekat channel guys. Tok dah clear all position. Hit all TP. Hit all TP. Tok dah clear all position. Kejap, sekejap, sekejap, sekejap. Sabar, bagi Tok. Ya, biar boleh, padam boleh. Serah. CTA je kena padam. Sebentar guys, sebentar guys. Mana, 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 mana. Okey, mantap. Bagi tu. Add discussion dulu, nama 80 p everyday. Korang pergi hantar feedback sekarang. Pergi hantar feedback sekarang. Feedback sini sekarang. Feedback sini now. Okey. Dah, siap. Okey, sambung balik. So sekarang mana destinasi harga ni? Destinasi goal ini dia mesti menuju ke sini. Secara kasarnya begitu. Jelas? Tapi korang kena faham, tu, adakah dia wajib sampai? Bila kita bercerita tentang wajib dan tak wajib ini, dia ada topik khas dia yang lain. Tapi secara asasnya, harga mesti bergerak daripada zon ke zon. Okey, sorry. Yang ni Tok salah marking. Bukan macam ni, kan? Marking dia macam gini. Satu, dua. Pada ketika CMP berada di sini, dekat somewhere around here, waktu signal ni keluar tadi, okey, pada ketika harga berada di sekitar sini, di tengah-tengah ini, okey, berada di tengah-tengah ni, macam mana kita nak marking zone? Dia mesti berada di atas CMP dan di bawah CMP. Sampai sini jelas atau tidak? Sampai sini jelas atau tidak? Kalau jelas tolong komen. Ya, jelas. Ha. Saya masih lagi menanti komen Tok masih lagi menanti komen Tan, tanan, tanan. Jelas Okey, baik. Okey, ada soalan sampai sini tak? Sampai sini je dulu, ada soalan atau tidak? Tok dah clear all position tahu sebab kita nak fokus dengan kelas kita. Sampai sini ada soalan atau tidak? Ya ada. Okey, baik. Kalau tak ada soalan Tok yang nak tanya. Can, can, can. Kelas Tok memang dia macam ni, geng. Banyak sangat soalan. Kejap-kejap tanya. Okey, Tok marking macam ni. Tok marking yang ni. Hai, jangan macam tu conteng. Aib, 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 aib. Orang main conteng-conteng masalahnya ni. Orang tahu tak, tu tak reti nak padam. Sekarang Tok marking macam ni. Betul ke salah? Tok, kalau zone dah banyak kali touch boleh terima lagi. Definisi banyak kali touch macam mana? Macam ni, sekarang. Macam sekarang ke? Tok nak tanya korang, kalau macam ni, boleh pakai ke tak boleh pakai? Zone yang Tok marking sekarang, boleh pakai atau tidak boleh pakai? Boleh. Seorang je komen. Boleh. Mantap. Boleh, boleh, boleh. Okay, so jawapan dia boleh. Okey, cuma dia ada cuma dia Wak. Cuma dia macam ni kan. Dalam uh, marking zone, dalam zone marking kan, kita nak memarking zone kan. Okey, dalam marking zone lah. Okey. Tok tak akan ambil zone-zone yang begini. Ni contoh-contoh zone yang Tok tak akan ambil. Macam gini. Bila dia macam gini, bob, bob. Okey, price buat macam ni kan. Okey, Tok tak akan marking yang ni. I will straightforward marking yang ni. Faham tak? Okay, itu akan marking yang first Tok nampak. Okay, kan kita belajar apa? Yang sebelum ni kita belajar uh, first left.
Okey, first left. Kita akan guna first left. Okey. So ini CMP. First left dia dekat mana? Dia mesti ke kiri. Oh, ke kiri zon yang paling dekat untuk resistance yang mana? Yang ini. So ini zon sel paling hampir. Tu akan marking macam ni. Okey. Pergi lagi. Tak 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 tak. Tak. Okey, mana lagi zon yang paling hampir? Yang ini. So tu akan marking yang ini. Tu tak akan marking yang belah sini. Sebab dia nak pergi sini, dia mesti melalui ini. Faham tak? Faham tak? Ada soalan? Sampai sini ada soalan? Faham Faham. Okey. Guys, be produktif be produktif. Okey. So selesai satu bahagian cara marking zone. Cara marking zone. Sekejap lagi Tok buka ruang untuk bertanya secara besar-besaran berkenaan dengan benda ni, cara entry lah. Benda ni antara benda-benda yang paling mahal lah. Okay. Sebab ini ialah satu SOP yang bagi Tok dia sangat simple. Korang korang follow, korang boleh profit. Itu je cerita dia. Tak janji bulan dan bintang, tapi korang boleh profit lah. Itu je cerita dia. Okay. So selesai satu bahagian. Dah selesai satu bahagian. Okay, dah selesai satu bahagian. Okay, bla 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 bla. Okay, dah selesai. Apa lagi Confirmation. Time frame berapa tu? Tanda zone. Sabar. Nanti kita cerita. Kita tengah cerita zone dulu, confirmation dulu. Revise je. Ni revise je. Nak ingatkan balik saja. Nak ingatkan balik. Okay. Yang seterusnya apa, Wak? Yang seterusnya ialah confirmation. Okay, tolong komen dekat tu. Confirmation. Try. Confirmation, guys. Confirmation. Berapa jenis confirmation hari ni? Confirmation. Berapa berapa jenis confirmation kita ada? Engulf rejection bla, okey, okey. Oh, ini semua budak PC tu. Tak nak orang lain, orang lain. Yang baru masuk guys, yang baru masuk tolong komen. Yang bukanlah baru masuk, maksudnya yang breakout engulf rejection. Okey, baik, 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 baik. Okey, jom kita ulang lagi sekali sikit. Okey, so dengan tu ada tiga jenis confirmation. Tiga jenis confirmation. Dan kalau korang buka dekat dalam buku tersebut, definasi confirmation yang ramai orang selalunya tertinggal ialah, dengar, confirmation itu ialah apabila sebuah candle berlaku selepas reaction dalam zon. Contoh. Ini zon kita. Price naik, sentuh zon. Bila dia sentuh, candle tu reject. Okey, dia reject, close jadi engulf. Ini confirmation. Tok, kalau dia naik, dia tak sentuh, Tok. Tiba-tiba dia close engulf. Adakah itu confirmation? Jawapannya tidak. Dia hanyalah engulf yang kita panggil dia sebagai candle. Itu sahaja. Ingat, confirmation mesti berlaku selepas rejection dalam zone. Sampai sini dulu. Jelas atau tidak? Okey, ingat confirmation ada tiga jenis. Yang pertama apa? Wah, junam lagi pula brother. Junam lagi brother. Junam lagi. TP kita ke? Dah TP2 ke kita? Sikit lagi guys. Sikit lagi TP2. Okey. So, confirmation kita apa? Tiga benda. Tiga benda. Rejection, breakout dan juga engulfing. Okey, Tok nak test korang lah. Boleh tak Tok nak test? Jom kita main test-test lah. Korang ni risau apa? Tok tak risau. Okey guys, faham tak? Faham. Confirmation lihat pada time frame yang sama? Sabar. Kita cerita time frame kejap lagi. Kenal dulu. Kenal dulu. Kenal dulu Lepas kenal, kita cerita confirmation. Kita cerita time frame. Time frame ni kalau kita hurai panjang. Student tu sampai sekarang kadang-kadang tu time frame ni betul tak saya pakai? Sama. So, kita tak boleh cerita time frame dekat benda-benda ni. Kena faham dulu dia punya asas, dia punya base. Dah selesai base, kita pergi dekat benda yang lagi core. Teruskan. Jom. Tu nak apa? Nak nak apa kat orang? Okey. Tan 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 tan. Tan. Tok nak buy ke? Tak nak. Dah lah guys, cukup lah. Dah stres lah kena BE. Dia menguji kesabaran guys.
Cukup lah tu. Aduh, geram ah. Tunggu cucu tu dia baru baru keluar ward tu. Okey, yang pertama sekali tu nak tanya dengan korang. Tengok Satu, dua, tiga, empat. Tolong bagi tahu tu, candle mana satu ialah confirmation. Satu, dua, tiga ataupun empat. Ataupun tak ada confirmation. Daripada gambar ni je dulu. Candle satu, dua, tiga atau empat. Mana candle confirmation? Ataupun tak ada confirmation. Dua, tiga, empat. Okey. Okey. So, yang jawab selain daripada empat, salah. Okey, so jawapan ialah candle nombor empat. Candle nombor empat ini ialah confirmation. Sebab apa dia ialah confirmation? Sebab dia berlaku di dalam zone dan candle close sebagai engulf dan rejection. Nampak rejection bawah? Tok, kenapa dua bukan, tiga, satu bukan, dua bukan, tiga pun bukan? Tok nak tanya korang, candle nombor dua, adakah dia daripada tiga kategori? Jawapan dia tidak. Nombor tiga, adakah dia daripada kategori yang tiga? Jawapan dia tidak. So, yang confirmation yang mana? Nombor empat. Itulah dia. Harap jelas sampai sini. Okey? Seterusnya. Tok nak tanya dengan korang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh dekat sini. Yang mana satu confirmation. Satu bermula dengan kena hijau Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Hit TP2 brother. Hit TP2 brother. Hit TP2. Berapa pip Berapa pip? Hit TP2 berapa pip? Wow. Geng, dah hit TP2 ni geng. Dah hit TP2 ni. Tak ada hantar feedback pun. TP2 sudah kena bro. 100 pip. Okey, 7. Okey, lagi. Mana? 7 je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7. 3. 3 yang ni. Okey. Lagi mana? Okey, jom kita pecahkan. Yang jawab 7 sahaja, bukan salah tapi tidak tepat. Yang jawab 7 sahaja, bukan salah tapi tidak tepat. Kenapa Tok kata macam tu? Sebenarnya confirmation dekat dalam senario ini candle apa? Okey, candle 2. Alamak. Candle 2. Dia bermula dengan candle 2 dulu. 2 ialah confirmation. 5 pun confirmation. Ini juga ialah confirmation. So ada 3 sebenarnya. 7 betul. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, so candle nombor 2 ialah confirmation. 2, 3, 4, 5. Candle 5 pun confirmation. Dan candle 7 juga ialah confirmation. Sampai sini jelas atau tidak? So ingat, confirmation ini apabila candle itu dia melakukan reaction dalam zone. Reaction dalam zone menghasilkan. Kena selalu baca benda tu. Reaction menghasilkan. Reaction menghasilkan. Reaction menghasilkan. So bila korang dapat baca benda tu, korang dapat tune benda tu, korang lebih mudah faham lah. So dekat sini, wih, ni bau-bau boleh swing ni sebenarnya. Tapi dah close kan. Jangan buy tau. Ni jangan buy. Percaya tu kata. Jangan buy. Ini level nak buy dia ialah jangan. Jangan. Ni jangan buy. Percaya je tu cakap. Walaupun shadow aja. Ya, sebab apa? Belzam, tengok balik dekat dalam buku yang Tok dah bagi. Confirmation itu apabila candle close dalam 3 keadaan. Yang pertama, be okay. Breakout cartoon.
So apa itu breakout cartoon? Tu yang tanya-tanya breakout cartoon. Breakout cartoon tu ni. M ataupun W. Itulah breakout cartoon. Dia simple. Korang kena faham juga, breakout cartoon ini tidak semestinya dia memang kena wajib bentuk begini. Tidak. Kalau dia macam gini, sub, ini pun be okay juga. Okay? Type of confirmation yang pertama. Yang kedua apa? Engulfing. Engulfing semua orang tahu untuk boleh kata. Kalau tak tahu, pergi Google sekarang. Tak tahu, pergi Google. Apa itu candle engulfing? Dan yang seterusnya ialah rejection. Okay. Bila kita bercerita tentang rejection, rejection ini apa dia punya konsep? Candle dia mesti close dalam keadaan shadow lebih panjang daripada body. Sampai sini jelas atau tidak? Ada soalan ataupun tidak? Sampai sini dulu untuk topik yang kita bincangkan sekarang. Ada soalan ataupun tidak? Ada atau tidak, guys? Perlu teruskan? Tan, 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 tan. Tidak, teruskan. Okey. So, double confirmation apa benda pula? Ingat balik kita punya pelajaran 3. Breakout tu kurang pasti tu. Breakout tu kurang pasti macam mana? Herman, cuba bagi tahu tu. Macam mana kurang pasti? Kurang pasti tu macam mana? Tu, nanti ajar candle doji penerusan dan reversal tak? Dalam sebenarnya benda tu ada dekat Google je. Nah, kalau nak tahu yang tu lebih detail ada dekat Google. Yang tu ada dekat Google. Yang tu yang Naila tanya ni sebenarnya ada dekat Google. Tanya je dekat Google. Candle doji continuation dengan doji reversal. Dia dua benda berbeza. Continuation syarat dia mesti macam ni macam ni. Doji reversal dia mesti berlaku macam ni macam ni. Macam nak ada breakout keluar dari zone ke? Tak, breakout tu bila kita tukar line chart, dia ada bentuk macam tu. Ni contoh ni. Okey, ni contoh ni. Ni breakout. Sub, breakout. Nampak? Sub, breakout. Ni breakout juga. Okey, kejap lagi kalau H1 ni close dalam keadaan macam ni, dia breakout juga. Macam tu. Itu breakout lah. Dia tidak semestinya keluar daripada zone. Terserah ikut dia lah. Kita siapa nak menentukan? Kita siapa nak menentukan? Okey, jelas. Tu, kalau candle makan candle sebelum, boleh jadikan zone atau tidak? Candle makan candle sebelum. Okey, candle makan candle sebelum, syarat nak jadikan dia zone, dia mesti ialah confirmation. Sebab itulah. Okey, jom kita cerita balik. Korang pernah tak kena macam gini kan? Especially mereka-mereka yang trade engulfing lah. Okay, bukan untuk kata engulfing salah. Tidak. Kadang-kadang cara penggunaan engulfing korang, dia terlampau straightforward tau. Korang macam, okay, engulfing dekat sini, korang pun bedal. Engulfing dekat sini, korang pun bedal. Tak boleh. Dia bukan macam tu lah. Dia tidak semudah itu lah. Okay, contoh. Kita ambil macam gini lah. Okay. Mana. Okey, Tok pullbackkan harga macam gini. Guys, boleh tak Tok kata ini ialah zone sell? Boleh tak Tok kata ini ialah zone sell? Okey, jom kita reverse satu persatu cara entry Boleh tak Tok kata ini ialah zone sell? Kalau boleh, kenapa? Sebab apa kita boleh kata dia ialah zone sell? Kalau tak boleh, kenapa? Kalau boleh, kenapa? Ini ialah gold time frame H4 Wak. Faham kan? Tengok kan? Cepat guys. Tolong komen dengan pantas guys Boleh, kita boleh anggap dia ialah zone sell. Sebab apa? Dia ada A dan B. Selesai satu masalah kita. Okey. So, bila harga masuk dekat dalam ni, ingat balik ini ialah time frame H4. Kalau kita nak tunggu confirmation, zone time frame H4, confirmation kita mesti time frame H1. Pergi dekat time frame H1, apa yang kita kena buat? Kita tunggu harga masuk dalam zone. Boom. Adakah ini... okey, jap. Okey, dia tak ada lagi lah. Okey, ni contoh. Okey, kita ke belakangkan sikit. Okey, trader engulfing, dia akan beranggapan, harga dah ada engulfing. Apa yang dia akan buat? Dia akan terus tekan sell untuk next candle. Ramai tak yang terkena macam ni, guys? Ramai tak yang terkena macam ni? Ramai. Sebab apa? Sebab dia beranggapan, aku trade dengan engulfing dan ada engulfing aku bedal. So, kat sini tu nak kongsikan dengan korang dapatan tu. Bukan untuk kata cara ni salah, tidak. Tapi cara ini korang memerlukan try and error yang lebih banyak berbanding dengan cara yang tu nak bagi kat korang.
Okay, so kita tak akan masuk sel dekat tengah-tengah. Why? Walaupun dia engulfing, dia bukan confirmation. Atas dasar apa dia bukan confirmation? Dia tidak menyentuh zon kita ni tadi. Selesai satu bahagian. Sampai sini jelas atau tidak? Jelas. Okay, kita pun jalankan market. Tang, tang, tang. Okay, price dah masuk dekat dalam ni, dalam zone. Adakah kita akan terus entry? Selepas kita belajar, kita bertungkus lumus, kita masuk kelas itu, kita masuk kelas ini. Adakah selepas masuk dalam zone, kita akan terus entry, Wak? Kita akan tunggu reaction. Reaction. So, apa itu reaction? Reaction itu ialah confirmation kita lah. Tunggu confirmation kita. Boom! Jadi engulfing. Tu nak tanya dengan korang lah. Adakah ini confirmation? Tolong komen dengan tu. Yes, this is our confirmation. Okay. So, yang tanya dengan tu tadi, siapa? Nizar tak, kalau tak silap tu. Okay, Nizar tanya dekat tu. Tu, boleh tak kalau candle sekarang makan candle sebelum, kita jadikan dia zone? Jawapan dia, boleh jika dia ialah confirmation. Contoh sekarang. Okay, kita nak buat zone. Macam mana? Ambil lah zone kita tadi ni. Ambil macam gini. Boom. Jadikan dia sebagai zone. Mana? Okey. So kita beranggapan ini ialah entry zone. Dia sebenarnya bukan entry zone, dia ialah confirmation je. Confirmation. Confirmation. Okey. So apa yang kita kena buat selepas itu, kita pergi pula dekat time frame M30 untuk tunggu next reaction dekat dalam ni. Untuk memastikan confirmation ini ialah confirmation yang valid, dia mesti ada double confirmation. So kita tengoklah. Kat time frame M30 pula tau. Turun satu sahaja. Jalankanlah market. Prap breakout. So soalan untuk dekat sini. Adakah dia ialah confirmation yang valid? Tanda soal. Adakah dia confirmation yang valid? Tidak. Pergi balik dekat H1. Tengok. Okay. So, kita sebenarnya kalau korang tanya tu, okay, pegangan tu macam ni. Once Tok dah marking confirmation dekat time frame H1, selagi H1 tidak break atas daripada zone, dia boleh kita guna di lower time frame. Faham? Okey, contoh maksudnya masuk tu dekat sini ialah apa? Kalau korang nampak, tadi dekat time frame M30, dia dah break luar zone. Tapi H1 belum close. Okey, H1 belum close. So selagi dia bermain dekat sini dan H1 tidak break zone ni, maksudnya dia tak break atas ni lah. Candle ni dia tak break macam tu. Dia tak jadi macam gini. Dia tak break macam gini. Okey, kita masih boleh pakai zone yang kita marking tadi, confirmation ni tadi. Okey, kita pun tunggulah lagi sekali dekat ni. So kita tahu, oh alamak M30 macam gini. Maksudnya dia bukan double confirmation. Still dia tak break lagi. H1 close dia tak break lagi. Kita jalankan lagi. Oh, dia jadi macam ni lah. Okey, dia jadi macam ni. Kita nak tanya korang, adakah ini confirmation? Adakah ini confirmation pula? Adakah ini double confirmation? Ni, candle merah ni. Adakah ini double confirmation? Tidak. Dia bukan double confirmation. So, adakah kita boleh entry sekarang? Jawapan dia tidak. Tak bolehlah entry sekarang ni, Wak. Tengok je lah dulu. Okey, tunggu next candle M30. Ha, dia jadi macam ni. Okey, check H1. Okey, H1 dah break the zone. So, automatic confirmation ini tadi terbatal. Buang. Jangan ada lagi, buang terus. Okey? Faham tak? Tapi korang kena ingat, dia masih lagi berada dekat dalam zone sell time frame H4. Okey. Jalankan lagi. Tunggulah confirmation seterusnya. Sebab tu pentingnya double confirmation. Kalau kita berpegang 100% kepada, kita berpegang 100% kepada engulfing sahaja, itulah pisangan kita. Okey. Guys, adakah ini confirmation guys?
Nih, berlaku di dalam zon binatang nih. Adakah ini confirmation? Yes, correct. So, apa yang kita akan buat? Okey, kalau kawan kita tadi Niza dia tanya, Tok, boleh tak kita marking candle yang makan candle sebelum tu sebagai satu zone? Okay, so the answer ialah boleh jika dia ialah confirmation. Tapi sekarang dalam senario kita dia tak makan candle sebelum. So macam mana kita nak marking? Cukup sekadar korang ambil satu kotak, korang letak je benda ni macam gitu. So ini kita marking dia sebagai apa? Confirmation. Okay, so inilah confirmation kita. Repeat benda yang sama pergi time frame M30. Kita tengok candle ni bermain macam mana dekat dalam ni. Okay, jalankanlah. Okey, korang nampak tak dekat sini? Candle ni dia naik atas dan dia turun. So inilah yang kita panggil rejection. Confirmation menghasilkan double confirmation. So this is our double confirmation. Mengatakan confirmation ini tadilah confirmation yang valid. Sampai sini, setuju atau tidak dengan tu? Setuju dengan tak setuju je? Nak tahu setuju dengan tak je? Setuju ke tak? Setuju. Okay, next question ialah faham atau tidak? Faham? Okey, mantap. So sekarang tu nak tanya korang, bila kita boleh entry? Ha, bila kita boleh entry? Tu, bila saya boleh entry tu? Bila entry guys? Walaupun M30 breakout buy dekat situ. Betul. Walaupun M30 breakout buy kat sini, dia macam ni tau. Bila korang dah ada dalam kepala otak kau orang, oh, aku nak sell. Korang jangan tengok yang buy-buy ni. Kalau korang tengok, dia akan mengganggu korang punya fikiran. That's why, sebelum buat keputusan nak buy ataupun nak sell, korang kena tahu yang asas-asas dulu. Contoh, dalam market, ada yang kita panggil dia sebagai retracement. Ada yang dipanggil sebagai complex retracement. Ada yang dipanggil sebagai order collection. Ada yang kita panggil dia sebagai liquidity swipe. Ada yang kita panggil dia sebagai liquidity correction. Banyak benda-benda tu semua. So, uh, hari ni tu beranggapan korang faham apa benda tu. Sebab kita ada cerita yang tu. Buy tu, buy tu dikira pullback session. Betul. Buy itu dikira pullback breakout sell H4 tadi. So ini kita panggil dia apa? Ini kita panggil dia sebagai retracement. Ataupun kalau nama advance dia apa? Complex retracement. Inilah nama dia complex retracement. Ini complex retracement nama dia. Okay. So, nak entry dekat mana? So, kita akan entry tepat pada jam 4 petang. Tanpa berfikir panjang, kita pun menekan entry kita di sini. Tu, saya nak pending order lah. Boleh ke tak? Boleh, ikut suka awak. Awak nak pending order kat mana? Sini, sini, ikut suka awak lah. Tapi kalau macam tu, alah, pukul 4, tekan je lah. Tekan, tekan. Kau SL dekat mana tu? Awak ambil awak punya shadow confirmation tadi tambah kurang lebih dalam 20 ke 15 pip cukup. Untuk gold 15 ke 20 pip jangan jangan kurang. Jangan letak betul-betul sharp 10 pip pisang awak nanti. Sebab tu uh, nantilah kita cerita yang lain pula. Okey. So selesai satu bahagian. Entry lah kita dekat situ. Kita pun entry trigger. Order sell fill. Kita pun jalankan market. Lalu kita pun tersenyum, harga menghiktipi kita beberapa kali. Begitulah. Baru masuk ni, boleh ada rekod kan? Rekod harga dia 13,500, 10,000 juta pips USD. Macam itulah guys. Inilah dia cara macam ni korang nak analisis dalam market. Okey dah, dapat tak cari entry? Cari entry je setengah jam kan? Aduh, ay. Faham tak sampai sini? Boleh untuk teruskan? Faham Faham? Okey, mantap. Faham dan teruskan. Okey. So inilah asas kepada cara macam mana korang nak cari entry. Okey, cari entry. Okey. Tu, macam mana saya nak tambah lagi saya punya level of confidence tu? Okey, simple je guys. Korang kena faham sebab tu Tok kata korang nak tahu nak power trade ni ialah korang kena trade. Korang kena trade.
Dan korang akan makin makin lebih power kalau korang trade guna Okta under IB tu. Kalau guna IB orang lain mungkin korang tak power. Mungkin korang tak power. Tapi insyaAllah kalau korang korang guna IB tu under Okta, korang akan lebih power trade. Okey, jom kita kongsi. Okey. So sebenarnya asas asas kepada asas kepada entry ini dia, geng. Okey. Korang kena faham pula dekat dalam market ni dia ada macam-macam lagi confluence yang korang perlu tahu, tapi jangan pegang dia sebagai aku nak pakai dia. Tak boleh, jangan. Asas benda ni korang kena mahir sangat-sangat. Korang kena tahu bila orang tanya, oh ni apa benda? Oh ni belum jadi confirmation lagi ni. Okey, dia nak naik lagi. Korang boleh sampai satu tahap korang tahu, oh candle ni boleh naik lagi. Oh candle ni dah boleh nak berhenti. Sampai satu tahap korang kena tahu benda tu. Okey. So untuk mempermudahkan lagi korang punya pemahaman dan cara trading korang, korang juga boleh Google dan belajar apa? Okey, chart pattern. Chart pattern jangan pegang semua. Pegang yang betul-betul power je. Kalau macam tu, Tok pegang beberapa lah. Antaranya H&S. Okey, H&S, double top, triple top, apa top-top semua tu tak pakai. H&S sahaja. H&S, uh, continuation, pattern, Tok guna yang triangle. Semua jenis triangle, asas dia ialah triangle. Semua jenis triangle, asas dia ialah triangle. Dia mesti bentuknya begini. Asasnya begini. Dia tak boleh tiba-tiba korang punya triangle. Tok, hari ni saya belajar pattern baru tu. Pattern apa awak belajar? Oh, saya belajar pattern kalau dia buat goal macam gini, kita kena tekan full margin. Macam mana bentuk dia tu? Macam mana bentuk dia? Bentuk dia macam gini tu. Kalau korang jumpa bentuk macam ini bukan. Okey, harap faham. Jelas sampai sini. So, berpegang kepada benda yang korang tahu macam mana nak guna. So Tok bagi tahu tips untuk yang Tok pakai. Kalau gold punya chart pattern, Tok akan guna H&S. Okey, dan H&S ni dia ada kriteria dia pula. Okey, kriteria dia nanti kejap lagi tu cerita. Okey, selain daripada asas confirmation, double confirmation tu wajib. Tu wajib. Confluence lain ialah H&S ataupun triangle pattern. Apa jenis triangle? Semua sama je. Dia mesti bentuk triangle. Korang tariklah macam mana trend line tu, dia akan jadi triangle. Dia takkan jadi bintang, dia takkan jadi SpongeBob, tak ada. Okey? Harap jelas sampai sini. So, kita cerita sikit lah berkenaan dengan triangle. Triangle pula. H&S. Kalau dekat sini korang nampak dia ada H&S, wak. Kat mana H&S dia? H&S dia dekat sini. Head shoulder ada. Okey. Macam tu. So, pada ketika macam gini, adakah kita tahu dia akan jadi H&S, guys? Adakah kita tahu dia akan jadi H&S? Tu nak tanya korang. Pada ketika dia macam ni, adakah kita tahu dia akan jadi H&S? Kita tak akan tahu dia akan jadi H&S. Setuju? Kita tak akan tahu. Tapi, ini dia. Kita tahu dalam structure market, price telah melakukan breakout trend line. Dan price breakout dalam keadaan bermomentum disertakan dengan confluence breakout SNR di sini. Contoh. Itu. So, kalau price naik sampai atas ni, perlu tak kita gelabah? Sebenarnya tidak. Tapi inilah yang berlaku sebenarnya. Dia ambil BE 15,876 kali BE. Kan? So, kita pun jadi pening. Okey. Harap sampai sini jelas. Kita tak. Alamak, kena BE. Alamak, dia running. Okey. Perjalanan dia macam mana pula? Korang dah nampak dekat sini breakout kan? Korang dah tahu, oh ini setup confirmation H4. Cerita sikit lah konti. Dekat sini korang nampak ada satu breakout. Kenapa korang tak try lagi tekan? Tekan je lah dekat sini. Kalau Tok tekan kat sini. Jujur, tak ada tipu-tipu punya. Orang lain mungkin dia akan kata, okay, kalau saya nak pending order dekat sini. Okay, saya nak pending order sini. Jangan membongak. Sebab apa? Sebab apa Tok kata macam tu? Sebab ramai yang Tok nampak bagi signal tapi ajar lain, signal lain. Dia tak ada. Kalau Tok entry kat mana? Entry dekat sini. Dia breakout kan? Okey, entry dekat sini. Open candle terus entry. SL dekat mana wak? SL atas shadow ini sahaja. TP dekat mana? TP dekat bawah ni.
Reward 1.4. Okay, jalankan market. Kena tak TP? Kena. Tutup case. Selesai. Jelas sampai sini? Okay. So sekarang untuk bagi korang masa 3 minit. Siapa nak buka mic untuk bertanya, silakan. Siapa nak buka mic untuk bertanya, silakan. Sekejap guys, sekejap. Bagi untuk 2 minit, bagi untuk 2 minit. 2 minit, 2 minit, 2 minit. Kain dia sampai. Tan tanan tan 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 tanan tan tanan tan tanan tan 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 tanan. Eh? Okay. Okay guys, so siapa yang nak bertanya, korang boleh buka mic dan tanya sekarang. Daripada kelas yang kita belajar sekarang ni, korang boleh buka mic, silakan. Nanti kalau korang kena tanya, kalau korang tak tanya, macam mana korang nak faham? Adakah yang nak bertanya? Jangan malu, jangan segan ya. Silakan. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan, teruskan. Siapa di talian? Uh, saya Mat tu. Ya, teruskan. Saya nak tanya tadi yang kita tengok sampel dekat dalam ni adalah gold kan. Adakah Ya, betul. kita boleh gunakan metod sama untuk Bitcoin ke ataupun apa-apa yang lain lah. Macam uh, uh, Okey, ya, okey. yang lain lah selain pada gold. Okey, jawapan dia boleh. Dah. Itu je. Boleh, jawapan dia boleh. Boleh. Sama je. Oh, Awak okey. awak nak guna instrumen ni dekat saham Malaysia pun boleh. Ah, nak guna method ni dekat saham Malaysia pun boleh. Sebab ini adalah asas kepada technical analysis. Okey, jelas? Okey, dok. Jelas dok. Terima kasih dok. Okey, baik. Okey, next question. Lagi. Ada lagi yang nak bertanya? Ada ke yang nak bertanya? Jack buka mic tu. Ada nak tanya ke, Jack? Oh, tak ada, tak ada, tak ada. Okey, Jack D. Okey, lain. Cepat. Yang baru-baru masuk, yang baru-baru join 80p everyday. Korang faham tak so far apa yang tu ajar? Tolong komen sikit. Tolong komen sikit. Faham ke tak faham? Tolong komen. Kita nak tengok korang punya komen ni. Faham ke tak faham? Faham, mantap. So far jelas tak apa yang tu sampaikan? So asas dia simple. Dia mesti ada confirmation, ada zone, ada double confirmation. Entry lah. Jangan fikir. Okay? Okay guys, untuk bagi lagi satu 2 minit terakhir, ada tak lagi yang nak bertanya? So untuk seterusnya kita akan belajar apa? Kejap kita cerita. Ada tak soalan? Tok, double confirmation. Tak, sebab baru masuk tu. Tak apa, nanti saya tengok ulangan video. Okey, baik. Tok, double confirmation pakai time frame apa? Double confirmation, kita guna time frame. Dia sama je konsep kita bila kita nak gunakan benda Allah ni tadi. You refer balik zone you apa? Okey, contoh. Kalau you guna zone. Zone H4. So confirmation mesti macam mana? Confirmation mesti H1. Double confirmation mesti mana? M30. Okey. Siapa yang dah ada dekat dalam 80p everyday, yang baru ke tak kisah, korang pergi dapatkan buku full version. E-buku teks full version. Dekat mana? Korang pergi dekat channel 80p everyday.
Pergi dekat file, download e-books, e-buku teks, full version. Tak ada sensor. Detail. Okay, detail. Sangat-sangat detail. Tu untuk scalping guna zone M30, M15 dan confirmation time frame M5. Je kan? Jawapan dia betul. Betul. Cuma bila kita bercerita tentang scalping, Tok lebih suka korang menerapkan penggunaan momentum. Macam sekarang kan, kalau korang perasan seminggu ke 2 minggu lepas, kita punya style trading kita ialah signal re-entry TP, re-entry TP, re-entry TP. Dia TP 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 TP. Kalau kena SL sekali. Tapi kalau kena TP banyak kali. So, salah satu quotes yang Tok dapat daripada my coach lah previously ialah okay je kalau you punya risk reward masih lagi reliable, which is 1.5, okay. Jangan bawah daripada 1:1. 1:0.9 jangan. Tapi kalau dia 1:1.5 ataupun minimum 1:1, okay. Lagi best. Sebab apa? Sebab you akan lebih banyak kena TP. Gitu. Okay. Harap jelas sampai sini. Okay. Ada lagi soalan? Oh, ni kalau naik balik kan. Kita dah tak dapat entry ni. Faham tu? Okey, baik. So, selesai dulu. Dia nak belajar apa lagi hari ni ni? Tak ada soalan pun, geng. Alhamdulillah. Berapa, geng? PM? PM pula. Berapa tadi? Banyak angin tu. Hari ni minum 2 cagi, geng. 2 cawan cagi. Jom kita scalping nak tak? Macam best je goal ni scalping. Geram lah tengok. Kita ayah kelas lah. Kita buat live trade lah. Sekejap Geram pula lah. Tiba-tiba dah naik tinggi ni. Ini macam suruh entry ni, geng. Ini makanan kita ni, geng. M15. Mana M5? Ui, shoot. Bro. Alamak. 9. Betul lah tadi kena dah 94. Tak perasan tu kena TP ni 94 ni. 95 TP tok tadi. 95. Hmm. Tunggu M30 lah. M30. M30. Okey, jom, jom. Okey, jom kita buat practicality dalam market lah. Terus. Practical dalam market lah, geng. Kan? Betul tak? Apa? Jom Atuk on the way ni. Macam sekarang momentum ada zone. Boleh sell ke? Okey, sabar. Jom kita cerita. Sekarang ni, kita bercerita tentang momentum. Korang tengok ni, guys. Momentum ni tengah naik ke tengah turun ni sebenarnya? Sekarang ni. Kalau korang tanya tu, momentum sekarang ni tengah naik. Asal kejadian daily breakout buy. Asal kejadian dia. Asal kejadian daily breakout buy. Ingat dalam kepala daily breakout buy. Okey. So sekarang kita cari zone yang terhampir. Mana zone terhampir? Oh, ini adalah zone terhampir untuk zone buy time frame H4. Okey, pergi pula dekat time frame H1. H1, ada tak confirmation dia? Dah ada ke confirmation? Okey, tolong jawab, guys. Dah ada ke confirmation? Dah ada ke? Ini zone H4 tau. Zone H4, confirmation H1, betul? Nak tanyalah, dah ada ke confirmation? Dah. Dah, biar betul. Belum, Wak. Belum ada. Kenapa tak kata belum? Candle belum close. Candle belum close. Ada lagi 43 minit lagi, Wak. Candle ni close 43 minit. Dalam kata lain, confirmation setup H1 tiada. Jangan korang tengok time frame H1. Buang. Nanti dia meragukan korang. Okey, wish dia react dekat sini. Dah on the way. Ya, dah on the way. Tapi pukul berapa dia siap? Pukul 11. Kalau korang entry sekarang, korang kena floating sampai pukul 11. Baik kita floating daripada pukul 11. Jangan floating sekarang. Sebab kalau kita floating sekarang, dia boleh jadi sampai ke bawah gini, geng. Kan pisang. Be smart. Okey, Tok ajar korang macam nak cari setup. Dia dah react dekat mana? Oh, zone H1. Nampak?
Bijak tak? Zone H1. Ada satu reaction zone H1. Confirmation time frame apa? Time frame M30. Pergi M30. Wah, time frame M30 dah siap ke confirmation? Tolong komen. Dah siap ke? Be? Belum. Bijak. Jadi dah ada ke belum? Belum lah boleh entry. Tak boleh lah entry lagi. Betul tak? Tak boleh. Okey, kita berbalik-balik kepada soalan jemaah tadi. Tu, kalau saya nak scalping, uh, bulan tunggu close. Memang kena tunggu close. Okey. Tu kalau saya nak scalping, saya guna time frame zone M30, confirmation M15, double confirmation M5. Okey, jom kita tengok. Ada tak zone M30 sini? Ada, nampak? Kena tak? Kena. M15 dah close tak? Dah close, Wak. Sekarang 10.18. Pergilah dekat M15. Ada tak confirmation? Tolong komen, ada ke tak ada? Ah, ada confirmation. Mana telefon? Ada confirmation. So, bila ada confirmation, nak entry macam mana? Tunggu apa? Tunggu double confirmation. Okey, tunggu double confirmation. Double confirmation time frame apa? Marking lah dulu. Candle ni pergi M5. Tengok M5. Alamak, M5 ada breakout buy dekat sini. Boleh tak kita nak cuba buy? Soalan. Abang-abang, kakak-kakak, boleh tak kita nak cuba buy? Boleh risiko sendiri. Cubalah. Contoh, tu saya nampak ni macam dah boleh ni tu. Apa yang saya kena buat? Kita tekan buy dekat sini. Contoh, okey lah, kita tunggu pullback lah. Okey, situ. Ambil confirmation. Ini shadow kan? Tambah bawah ni sikit. Besarnya SLA. Masya Allah. Tabarakallah. Takut. Tarik TP besar-besar. Biar nampak seronok. Tak adalah. Okey, tapi ni contoh dia lah. Hakikatnya contohnya begini. Idea dia macam ni. Nak entry macam mana tu? Ini contoh entry kita. Okey, kita dapatkan confirmation, dapatkan double confirmation, kita try entry. Tu, adakah dia akan berjaya? Kita tak tahu, Wak. Kalau kita tahu senang. Kita cuma tahu kalau kita entry, kita belajar sesuatu. Itu saja. Kita takkan tahu dia akan berjaya ataupun tidak. Tapi inilah contoh dia. Jelas atau tidak, geng? Sampai sini jelas ke tak jelas? Boleh macam mak dia reject macam gitu. Okey, contoh. Tu, tadi kat H1, contoh kalau korang guna dekat H1 ni tadi, tu, korang entry sebab dia reject tiba-tiba. And then korang entry dekat H1. Macam tu kata lah. Kan benda belum siap. So, dia akan floating sampai mana? Korang ada potensi floating sampai bawah-bawah ni. Melampau-lampau lah cerita dia. Melampau-lampau lah. Floating korang akan jadi melampau-lampau lah. So, nak kecilkan risk macam mana? Guna zone time frame kecil, confirmation time frame kecil, dan double confirmation pun time frame kecil. Simple. Itu sahaja. Lebih afdol. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Ui, banyaknya angin. Okey. Okey, geng. So, Tok rasa untuk malam ni itu saja dulu kita cover. Sebab ada lagi Tok hutang dengan korang. Okey, Tok akan hutang dengan korang. Ada lagi 2 syllabus. Tok akan hutang dengan korang lagi 2 syllabus. Mana. Ha, mana grup tu? Okey, Tok akan hutang dengan korang lagi 2 syllabus. Iaitu, apa syllabus kita? Halah, Tok. Biar saya. Okey, Tok akan hutangkan dengan korang where and when. Ni dah settle lah. Where and when ni dah settle. 3 rule momentum dengan bonus 3 FM candle ni. Tu nak entry ajak. Tak, banyak angin ni. Bukan nak entry, nak banyak asal tak tahu banyak angin sangat. So nak bersantai. Dia bukan nak entry, nak bersantai. Semalam Tok sampai checkpoint 2 jam 4 pagi je. Bukan, sorry. Sampai 4 pagi, betul lah 4 pagi.
Okey. So kita tengok dekat time frame M5 ni tadi. Kita takkan tahu dia akan berjaya atau tidak. Tapi berdasarkan SOP kita, dia dah ada, kita nak cuba, try. Sila. FM tu satu lagi. Ya betul. Tu. Bonus tu. Bonus lah. Bonus tu. FM 3 candle. 3 candle FM kan. Yang tu pun insyaAllah tu akan kongsikan dengan korang. No worry, be happy guys. Benda tu simple sahaja. Benda tu sebenarnya berlaku hari ni tadi. Waktu bila waktu yang kita buy, dia tiba-tiba pacak tau. 70 pip kan. Lepas tu dia reverse. So benda tu boleh ajar, tak ada masalah. Tu okey je nak ajar. Dan dia tak ada isu pun. Dia easy je. Okay. Makan jaga tu. Jangan bagi macam. Tak. Ini bukan perut kosong ni. Tok makan tadi dah banyak dah. Dia sebab minum air teh ais tu. Teh ais tu. Bukan teh ais lah. Canggih kan. Milk tea kan. Sebab minum milk tea kot rasanya. Rasanya lah. Wallahu a'lam. Okay. Untuk video ni nanti insyaAllah kita akan kongsikan. Tapi Tok akan buat rombakan dahulu. Ketuk kenyang makan USD. Tak adalah USD je kan. Kita ni hanya insan biasa geng. Tok ni tak tahu mana pun geng. Biasa-biasa je. Okay, nak lagi cantik kan? Okay, tu nak ajar korang sikit lah. Kan tadi kan ini confirmation kita kan. Ini kan confirmation kita kan. Kan kita dah marking macam ni kan. Kita candle ni kan. Okay. Dia sebenarnya nak lagi cantik. Korang jangan terus entry. Korang tunggu confirmation ataupun double confirmation yang baru kat dalam ni. So, ini kan confirmation. Boleh tak kita marking macam ni? Ni kan zone engulfing ni. Boleh lah kita marking macam ni. Tok saya nak entry dekat sini. Boleh tak? Boleh. Entry kat situ. So kalau korang baru dapat entry. Bila korang baru dapat entry, SL korang lagi kecil. Nampak? Baru 50 pip. Tadi SL kita 80 pip. Nampak? So tu cara-cara dia lah. Cara-cara macam mana korang nak precise. Syarat dia, korang kena percaya je lah apa yang korang belajar. Percaya dan cuba. Jangan percaya tapi tak cuba pun problem juga. Percaya dan cuba. Sebab daily ni 50-50 kan. Dia kalau tiba-tiba dia nak pacak terus boleh. Dia nak terus junam pun boleh. Itulah daily punya candle. Kalau korang ingat sebelum ni ada satu candle yang macam gini. Berlaku dekat time frame H4. Dia terus turun 500 pip. Kat H4. Dia terus turun 500 pip. Candle tu tak lupa lah. Dekat mana candle tu? Mana candle tu? Ni berapa ratus pip? Alamak tak ingat lagi. Tapi ada satu tu yang 500 pip. Okay. So terhutang dengan korang dulu. Ada dua topik lagi. InsyaAllah tu akan ajar. Macam biasa geng. Make sure stick dengan Okta. Why? Sebab any class kita akan gunakan Okta as a reference lah. So daripada itu saja guys. Kita lakukan dulu kelas kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah wal subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Gerak dulu geng. Papa Rogers. Assalamualaikum. Allahu Akbar.